الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله سيد محمد بن عبد الله سيدنا المحمد سيد السراج المنير اللهم يا منور بقلوب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بجاه سيد الأكرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله كما نورت هذا المكان المبارك بسراج المنير نور قلوبنا نور خلوقنا ونور سلوكنا ونور مسلكنا ونور عظامنا ونور لحومنا ونور شعورنا ونور عظامنا ونور لحومنا ونور دماءنا يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا نورا واجعلنا نورا من نورك اللهم اجعل محبوبين عندك والمحبين إليك في الدين والدنيا والآخرة بجاه سيد الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بجاه هذا الكتاب المبارك منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين اللهم يا الله سهل عن جميع أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ببركة هذا المؤلف إمام الغزالي رحمه الله عنه ومولانا قدوتنا الشيخ داود بن عبد الله الفطاني ونفعنا بعلومهما وبعلومكم في الدار آمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita menggunakan kitab Minhajul Abidin. Sebelum itu mari sama-sama kita hadir diri dengan niat menuntut ilmu Allah SWT. Mudah-mudahan dengan niat ini maka Allah SWT mudahkan lagi kita menuntut ilmu serta mengamalkan apa saja yang kita pelajari daripada ilmu Allah SWT, khususnya melalui kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wal-mudhakarata wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-istifada wal-ifada wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah wad-du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم يا باسط 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 اللهم ابسط علينا الخير والرزق ووفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق اللهم إن كان رزقنا في السماء فانزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان مؤثرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان أثرة فأجلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاء من أمر نكون يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pengajian kita. Difahamkan ini minggu terakhir, lepas tu cuti sekolah. Kita habis sampai ujung bulan 12, lepas tu masuk balik bulan 1. Ya. Saya tengah cadang-cadang untuk buat satu program dinamakan Zikrul Akbar pada 31 Disember. Waktu orang countdown, kita buat countdown berzikir ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sekarang tengah usaha. Saya akan menggabungkan sahabat saya Al-Fadil Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari, Ustaz Hafiz Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf tuan, tengah ngajar. Ya. Pukul 12 lah. Assalamualaikum. Itulah seperti mana yang saya katakan, saya nak buat satu program supaya kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan ramai manusia lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana program macam-macam program masa tu. Kita nak buat program zikir Ratibul Atas, Ratibul Haddad, Hadrah, kemudian dengan tausiah, dengan penceramah-penceramahnya. InsyaAllah kita akan buat, tapi dekat Kuala Lumpur juga. Jadi orang belum ditetapkan lagi kat mana. Tapi saya nak buat itu programnya dalam apa ni, dalam bayang-bayang. Mudah-mudahan tertunai insya-Allah. Sebab kita hari ni kadang-kadang kita marah banyak, tapi kita tak cuba nak cuba atasinya. Alternatif lain. Jadi kita nak cuba buat supaya ramai orang ingat Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT pada waktu itu. Kebanyakan ulama-ulama akan wajahnya muram masa itu. Takut kerana takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi pada hari ini kita akan sambung pengajian menggunakan kitab yang mulia ini. Sampai mana muka surat? 11. Maka berkendak. Ayuh, kita telah sebut tentang ini adalah benda-benda yang akan menjauhkan kita kepada Allah SWT. Dunia, makhluk, syaitan dan nafsu. Dan di situ saya telah menyatakan bahawasanya walaupun dunia itu, tapi dunia itu disebutkan oleh Nabi SAW tempat yang disukai oleh Nabi SAW juga. Maksudnya ada tempat. Bukanlah dunia itu bila kata dunia saja mazmumah. Bukan dunia itu terus dicela. Sebab itu Nabi SAW pernah menyatakan ad-dunya mal'unah. Dunia ini dilaknat oleh Allah SWT. Walaupun Allah cipta dia, tapi dia tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana di situ Allah nak uji. Ad-dunya mal'unah wa ma fiha illa zikrullah wa man walah. Dunia itu dicela kecuali sekiranya dunia itu dibawa untuk mengingati Allah. Macam ibu-ibu yang berada dalam majlis ini pada pagi ini, pada tengah hari ini, iaitu kita duduk semata-mata ini dunia, kita berada dalam dunia, tapi berada di dalam rahmat Allah kerana duduk dalam majlis ilmu. Itu disebutkan oleh Nabi SAW, dunia ini dilaknat kecuali zikrullah, kecuali mengingati Allah, kecuali nama Allah, kecuali orang-orang yang duduk dalam majlis mengingati Allah, termasuk majlis ilmu. Baik, apa lagi kata Nabi SAW? Rasulullah pernah mengitlakkan, menyebut betul-betul jumlah, menyebutkan betul-betul kalimah dunia. Rasulullah sebut apa? Hubbiba ilayya, hubbiba, disukai, dicintai kepadaku, hubbiba ilayya min dunyakum, min daripada dunyakum. Dunyakum maknanya dunia-dunia kamu, dunia kamu. Maka Rasulullah SAW sebut ini, dunia itu bukan aku, bukan tempat aku, tempat kamu semua. Maknanya Rasulullah SAW nak jelaskan kepada kita, Rasulullah SAW kata, dunia ini lebih banyak kamu yang tahu. Aku nak bawa dunia ini kepada akhirat. Hubbiba ilayya min dunyakum. Tapi disebabkan kata-kata Nabi SAW selepas ini, maknanya Rasulullah SAW masih ada tempat di dunia ini. Apa kata Rasulullah SAW? Pertama, an-nisa, wanita, perempuan. Jadi maknanya Rasulullah SAW kata, memang dunia itu kamu punya, tapi aku suka perempuan. Nabi SAW kata, aku suka perempuan. Maknanya Rasulullah nak menisbahkan perempuan itu pun ada tempat pada hati Nabi SAW. Sebab itu kalau kita lihat isteri Nabi SAW, ada seorang ulama daripada Jordan. InsyaAllah kalau satu hari dia datang Malaysia, saya akan buat program untuk dia. Dia sampai masa tu, Haul Habib Abdullah Haddad, dia sampai masa tu programnya sebenarnya telah dibuat daurah kursus penuh di Indonesia. Jadi Malaysia ni
Orang kata tempat dia persinggahan untuk haul sajalah. Tapi saya dah kata dengan dia, Syekh, kalau boleh datanglah sini, saya akan uruskan perjalanan dakwah dia. Dia kata, tengoklah lepas Indonesia. Jadi lepas Indonesia katanya dia terpaksa pulang ke Jordan. Di Jordan. Dia ada buat satu maulid, program maulid dia tu bulan tahun lepas. Dia buat tajuk maulid dia tu, tajuk majlis Maulidur Rasul dia tu Ummahatul Mukminin. Maka dia akan cerita semua pasal lepas masa majlis Maulidur Rasul tu, selawat tu. Yang kita hari ni berselawat ni. InsyaAllah Habib Umar sampai Malaysia berselawat. Lagi tinggi terus Malaysia berselawat. Jadi Allahumma salli alaihi. Dia kata Ummahatul Mukminin. Jadi saya pernah dengar dia punya tajuknya, dia kata Rasulullah SAW itu menghimpunkan isteri Nabi SAW semua jenis. Maksudnya perempuan yang jenis rendah Rasulullah SAW ada, perempuan yang tinggi melampai Rasulullah SAW ada, perempuan yang putih melepak Rasulullah SAW ada, perempuan yang hitam manis pun ada. Maknanya Rasulullah SAW himpun semua. Maka di situ ulama kata sebab Rasulullah SAW nak tahu sifat perempuan, nak tahu macam mana perempuan-perempuan, maka di situlah Nabi SAW ajar kepada sahabat Nabi SAW yang datang masalah. Kalau ada orang perempuan jenis yang membebel ke banyak, minta maaf, yang membebel banyak ke, lepas tu Rasulullah kata, oh ini macam isteri aku yang ini, jadi ini ubat dia. Ini paling cepat marah, angin satu badan. Ini bau masalah sikit je pun bergaduh. Masalah nak cuci cuci lampin anak pun sampai bergaduh. Tak bertegur siapa 1, 2, 3 hari. Oh ya salam. Itu yang cerita kenapa ini Aci bising-bising ini. Kata, inilah itu warna itu perempuan ini, kata anak sudah keluar itu. Ini batu besar punya ada dalam badan. Batu terus. Apa ini kata? Ini adalah benda kecil saja. Cuci sudah hilanglah. Kan? Jadi kadang-kadang benda yang kecil kita jadi besar. Ini sebab masalah. Lepas tu pepatah Melayu kata apa? Sedangkan lidah lagi tergigit. Itu kan. Jadi kalau kita lihat lidah tu kan dekat dengan gigi. Kejap-kejap makan kalau tak betul-betul dia tergigit lidah dia, aduh yang sakit. Macam tu jugalah suami isteri. Lidah tergigit, cabut pula. Lepas tu jaga-jaga makan dia elok. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Tengok, subhanallah. Jadi kita nak lihat di sini dunia. Rasulullah kata apa? Pertama An-Nisa. Kedua apa? Kedua Atib. Minyak wangi. Rasulullah suka minyak wangi. Sehingga kan dikatakan Nabi SAW kalau berlalu di tempat itu orang tahu Rasulullah dah lalu. Sebab wanginya Nabi SAW. Di sini ada dua pendapat. Ada mengatakan Rasulullah sendiri wangi. Tubuh baginda Rasulullah SAW sendiri wangi. Yang kedua lagi Rasulullah pakai juga itir. Dan Nabi SAW, Allahu Akbar, ini lagi mahal. Nabi SAW tak pernah menolak minyak atar. Minyak wangi Rasulullah tak pernah tolak. Orang nak bagi je Rasulullah. Ini, alamak apa ni bau tengit ni, bau ni tak sedap lah, tak payah. Nabi SAW tak menolak. Tak menolak Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW ini sifat makan Nabi SAW. Apabila iza a'jabahu akalah, iza lam yu'jibuhu tarakah. Nabi SAW bila dia suka benda tu, Rasulullah akan ambil. Tapi bila Rasulullah tak suka ataupun maknanya Rasulullah tak berminat, Rasulullah senyap saja. Maknanya Rasulullah tak kata, oh ini tak sedap ni, ini apa ni, kan. Jadi ini akhlak yang mulia daripada Nabi Allah yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, ju'ilat qurratu ain fi shalah. Aku jadikan cahaya mata buah hati dalam solatku. Maka Rasulullah suka solat. Rasulullah suka solat. Marilah sama-sama kita perbanyakkan solat. Jangan banyak soal tentang solat. Ini orang nak solat pun, solat hajat ni betul ke ada? Solat taubat ni betul ke ada? Solat tasbih ni betul ke ada? Habis solat yang betul apa?
Solat itu mengikut pandangan ulama. Apa saja kita niatkan, maka solat itulah. Kita niat solat hajat, jadi solat hajat. Niat solat tasbih, jadi solat tasbih. Tapi adalah cara dia, kaifiat dia. Cuma Nabi SAW suka solat. Sebab itu sampai bengkak-bengkak kaki Nabi SAW. Berapa kali kita bengkak kaki, ibu-ibu? Ya, bengkak kaki. Kenapa tersadung? Kenapa bengkak kaki? Kena gigit tebuan. Oh, mengandung. Mengandung. Nak ceritakan Nabi SAW bengkak kaki sebab solat. Allahu Akbar. Jauhnya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kerana bengkak kaki solat Nabi SAW. Bila saya cerita ni, ada tak agak-agak ibu kata, bila saya nak bengkak kaki tentang solat ni? Saya tu terang cakap ibu-ibu, saya bila dengar tentang ni kadang-kadang terfikir juga, nak juga bengkak kaki. Nak juga bengkak kaki. Kalau solat sunat tarawih tu, kadang-kadang kita terfikir, agak-agak macam ni lah agaknya boleh bengkak kaki. Tak adalah terfikir, ni betul ke 8 ke 20? Lain kan? Lain dia punya cara tu. Kan? Orang kata Nabi SAW bengkak sampai bengkak-bengkak kakinya. Bila kita kata jom kita solat 20 rakaat. Alah. Bukannya sunat kita buat 20 ni. 8 lagi elok. 8 lagi elok. Sebab kita tak nampak yang kelebihan dia. Kita nampak yang menyusahkan kita. Yang letihkan kita. Yang beratkan kita. Sebab tu kita tak dapat kelazatan beribadah. Kalau kita nampak benda yang lebih susah, maka insya-Allah kita akan dapat kelazatan beribadah. Macam saya cakap dengan semalam dengan anak-anak buah saya. Kita nak buat majlis zikir akbar ni. Macam mana Ustaz program dia? Kita baca Wirdul Latif sebelum maghrib. Lepas tu zikr Ratibul Atas kita baca selepas maghrib. Lepas tu tausiah, lepas tu hadrah. Lepas tu masuk Ratibul Haddad. Sebab kita nak habis sampai 12 jam tu, 12 tengah malam tu. Orang tengah joget apa semua. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala lain. Mudah-mudahan dengan sebab majlis itu nanti Allah selamatkan seluruh penduduk dekat kawasan Malaysia khususnya. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh kita buat, kita buatlah. Tapi tak tentu lagi tu yang saya cakap dengan pelajar-pelajar tu. Boleh ke orang Malaysia ni tahan ke? Sebab saya teringat lagi masa belajar dekat Yaman tu, adalah orang Malaysia datang. Dia tengoklah tertib kita orang pukul 3 pagi dah bangun dah. Pukul 3 pagi dah start dah. Ya Allah, Ya Allah. Lepas tu, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin, Ya Allah. Itu panjang tu yang ibu-ibu pernah dengar qasidah tu. Lepas tu disambung lagi. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, Ya Allah. Fadu'ai wa ibtihali wa syahidun li biftiqari, Ya Allah. Fali hadha sirri adu fi asari wa azari, Ya Allah. Punya ramai dekat 100 orang. Qiyamul dia baca satu bait syair, satu bait syair, satu bait syair, satu bait syair. Sampailah dekat subuh. Itu. Nak ceritakan, dia bila orang tu orang Malaysia tengok, dia kata agaknya duduk ni semua ni malaikat tu. Sebab dia tak ada, dia memang seronok je baca zikir 1, zikir 2, zikir 3. Tapi tak adalah tutup lampu ke apa, tak ada. Sebab itu zikir tarikat Ba'alawi, dia panggil tarikat Ba'alawi, dia tarikat yang selamat, sejahtera. Dia tak ada cerita macam kena suluk ke, kena tutup lampu ke, apa ke, semua tak ada. Dia biasa saja. Sebab itu kalau ibu-ibu perasan, macam program Haul Habib Abdullah Haddad tu, kita baca zikir Ratibul Haddad, itu saja. Apa tu tausiah, ceramah, itu saja. Dia tak adalah benda yang macam memikirkan seorang sampai kata ni boleh ke tak boleh. Jadi dia tak ada kaitan macam itu. Hatta la ilaha illallah. Kita kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Tapi kat sana la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam tu saja. Kalau kita la ilaha illallah tu pun orang dah cakap dah, ini apa ni bergerak macam ni kan. Jadi tapi kita lihat ini tarikat Ba'alawi yang saya ambil berijazah dengan guru saya yang mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ini yang kami ambil. Difahamkan majlis bersama muslimat nanti Habib Umar akan ijazahkan
zikirnya, insya-Allah. Baik. Jadi ju'ilat qurratu ain fi salah, jadikan cahaya mata. Qurratu ain, cahaya mata. Di dalam solat. Macam kita lah cahaya mata kan, kalau dapat cahaya mata ke anak emas, kan sayang sangat. Jadi solat tu jadikan macam tu. Jadi maknanya sebelum kita nak solat, kita rasa, oh ini cahaya mata, oh sembahyang betul-betul. Ini anak emas, buah hati, buah jantung, semuanya. Baik. Makhluk. Baik, makhluk. Memang kita nampak makhluk ini, okey, bagaimana makhluk yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan Allah yang menzalimi makhluk itu, tapi makhluk itu yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi sebab itu kita jangan tergolong di antara orang yang menzalimi diri kita sendiri. Maka makhluk yang mana makhluk boleh menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Itu kan apa? Hari yang mana tidak akan memberi manfaat harta benda dan anak pinak. Anak kita, cucu kita. Ada orang dia dapat cahaya mata, lepas tu dia tak nampak, ada surau. Dapat, ini kenapa ni lama tak nampak? Oh, dia baru dapat cucu. Baru dapat cucu. Berapa lama cucu tu? Cucu tu dah 10 tahun dah. La ilaha illallah. Cucu dah lama pun masih cucu lagi. Maknanya nak ceritakan kalau cucu mula-mula mungkin. Sebab kadang-kadang nak jaga anaknya pergi kerja apa semua. Jadi neneknya lah yang jaga. Tapi takkanlah sampai terus. Sebab itu kadang-kadang kita lihat hari ini ibu bapa ataupun maksudnya atuk atau nenek menjadi tempat penjagaan anak. Sedangkan ibu bapanya kadang pergi mana-mana jalan mana semua, akhirnya atuk dengan neneknya lah yang jaga. Sampai atuknya nak pergi pengajian pun tak boleh, neneknya nak pergi kelas pun tak boleh. Ini kadang-kadang kena fikir juga ibu bapa yang bagi anak dia tu kepada ayah dia kembali pula. Baik. Syaitan, makhluk. Tapi kita tahu dalam keadaan makhluk itu pun ada makhluk yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iaitu para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para aulia, para wali Allah Subhanahu wa taala. Wali ni bukan kiranya lelaki saja, ibu-ibu. Wali pun perempuan ada. Yang saya cerita tu tentang seorang pemuda, seorang wali Allah ini, lelaki. Dia lari daripada rumah dia sebab letih dengan isteri dia membebel. Isteri dia membebel je. Lagi lepas tu dia keluar, dia tension dengan isteri dia, dia asyik membebel dia perempuan ni. Baik, saya keluar ni. Dia keluar sampai dekat satu tempat, dia kata, baik aku duduk dalam gua lagi elok. Jadi dia duduk dalam gua, dia tengok ada 2 orang tengah semayang, tengah beribadah. Lepas tu dia pun sama kata, agaknya ni semua orang tension sebab isteri ni. Jadi dia pun duduk lah, beriktikaf dalam gua. Mana ada iktikaf? Iktikaf dalam masjid je. Bertapa. Jadi dia pun bersuluk dalam tu. Dia bersuluk-suluk punya lama. Sekali tiba-tiba seseorang daripadanya berdoa, ya Allah, dengan berkat Aba Jalhan ini, itu nama dia, ini bagilah aku kelepasan daripada segala masalah. Lepas tu seorang lagi, ya Allah, aku ni banyak dosa kepadamu ya Allah, dengan berkat ini, nama tersebut. Lepas tu dia kata, dia dengar, ini nama siapa ini? Nama saya ni. Lepas habis, dia pun datang kepada, Tuan, nak tanya sikit boleh? Ya. Tadi Tuan doa tadi, ada hujung Tuan ada sebut nama orang tu. Apa benda pasal nama orang tu? Oh, nama ini, saya ni buat banyak dosa kepada Allah. Dan bila saya beribadah pada satu hari, saya bermimpi. Allah kata, kau kena maksudnya sebut nama orang ini sebab dia ini salah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu macam mana orang tu boleh jadi kekasih Allah? Sebab berkat dia bersabar, menahan kesabaran kepada isterinya. Dia kata, dia kata, iya ke? Jadi dia pun pulang. Dia pulang, dia balik senyap-senyap. Dia senyap-senyap masuk dalam rumah.
Isteri dia, "Bang, abang pergi mana ni? Dah lama dah." Tapi dengan sebab gembiranya dengan cerita tadi, dia pun kata, "Terima kasihlah kerana kamulah saya ni. Sebab abang tak tahu, saya ni yang tahu abang akan jadi wali sebabkan saya." Hah? Kata. Jadi rupa-rupanya dia tak tahu, rupanya dia suami isteri wali. Suami isteri dia wali, subhanallah. Ini baru kena membebel sikit. Awak ni tahu, membebel dia. Saya keluar rumah. Kan? Dia tak tahu rupanya isteri dia boleh naikkan derajat dia. Maknanya di sini tak mustahil anak boleh naikkan derajat kita. Anak kita ni. Anak bising 2 tahun, 3 tahun. Menangis dia. Sampai masuk shopping kompleks dia menangis. Malu mak je. Kan? Jadi kita marah-marah dia kadang-kadang. Rupanya nak naikkan derajat kita. Tapi sebabkan kita marah dia sampai dera dia, bukan naik derajat, jatuh derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ketiga, syaitan. Kalau syaitan ini dia adalah salah satu kalimah yang mana kita ketahui Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita supaya kita sentiasa minta perlindungan daripada syaitan. Iblis, dia punya nama, dia nama Iblis sebenarnya Azazil. Nama Iblis masa dia beribadah kepada Allah. Tapi dinamakan Iblis sebab dia menutup rahmat Allah. Itu dia, balasa yublisu iblisan. Nama sebenar Iblis bukan Iblis, Azazil ini kuat beribadah kepada Allah SWT. Itu kita tahu cerita kan. Dia beribadah kuat. Maka sampai satu hari Allah kata, aku nak cipta satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya Adam. Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi bila nak ciptakan, Azazil kata, macam mana aku nak sujud kepada dia, nak taat kepada dia, sedangkan aku dicipta daripada api, dia dicipta daripada tanah. Ini nak ambil daripada apa? Maksud manusia ni kalau ego, dia dah tak nampak lah. Dia ego, dia tetap akan pegang pandangan dia, tetap pendapat dia, walaupun yang menyuruh itu orang yang lebih besar daripada dia. Ini penyakit ego. Sebab itu hati-hati dengan penyakit ego. Hari ni berapa ramai orang sebenarnya diselaputi dengan penyakit ego, tapi dia tak perasan. Walaupun dia seorang pembesar, walaupun dia seorang ulama, walaupun dia seorang pelajar, walaupun dia seorang anak, walaupun dia seorang ibu, walaupun dia maknanya setiap bahagian masing-masing, kadang-kadang benda itu perlu dia minta ampun, minta maaf. Tapi sebabkan ego, maka dia tidak akan melepaskannya. Ini penyakit ego sebenarnya. Cuma kita tak nampak je. Kalau kita nampak tulisan ego kat dia, ego punya. Jadi alamatnya kita tahu, dia ni ego punya. Walaupun dia hebat dengan ilmu dia, walaupun hebat dengan dia punya jawatan. Sebab manusia ni ada penyakit ego lah. Ego itu diambil daripada sifat Iblis. Jadi takut-takutlah kita dengan penyakit Iblis ni. Baik, nafsu. Nafsu ini yang kita sebut sebagai nafsul lawamah, nafsul nafsul mutmainnah, nafsul mardiyah. Itu nafsu. Dalam nafsu-nafsu itu ada tingkatan. Nanti kita akan masuk. Ini semua nanti sebenarnya akan masuk. Saya sentuh sikit. Baik. Maka menghidupkan di sini, menghidupkan dia di sini oleh aqabatul awaiq namanya. Maka berkehendak ia kepada memutuskan dia dengan 4 perkara. Sunyikan daripada dunia, yakni tinggalkan dia. Sayyidina Ali karamallahu wajhah kata apa? Ya dunia, talaqtuki salasah. Dia kata apa? Wahai dunia, aku talak kamu 3. Talak 3. Ya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kita talak berapa dunia ni? Baru nampak set sofa baru. Hai, sofa ni dah lama dah ni. Aku nak tukar sofa baru ni. Jumpa dengan suami, bang, sofa baru. Sofa lama elok lagi. Alah, tak apa, kita bagi je jiran sebelah. Kita pakai yang sofa baru. Kan? Nampak langsir.
Padahal langsir rumah kita tu baru hari raya tu. Dah jalan pergi apa nama? Kos Memon. Bagi kos Memon dia. Lalu ini bayar secara angsuran. Okey juga ni angsuran. Kata, bang, bila lagi kita nak tukar langsir ni bang? Suami kata, kan hari tu awak baru beli. Tak, dia kalau dah lama nanti raya tahun depan kita tukar lain. Itu dia. Trend dia. Raya kena tukar. Jadi takut-takut ada yang membazir. Elok lagi dia apa ni. Tapi kalau sekiranya boleh letakkan pada tempat lain tak ada masalah. Contohnya kita bagi charity ke apa ke semua. Tapi nak ceritakan sini jangan membazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu saudara syaitan. Jadi jangan kita cari saudara itu. Baik. Sunyikan daripada dunia, tapi saya sebutkan bukan dunia itu semuanya dilaknat. Dunia itu ada yang disukai. Contohnya macam tadi yang saya sebutkan. Perempuan yang solehah, minyak wangi-wangian. Saya punya kelas pengajian ada minyak atak, apa? Bukhur. Ada stanggi. Wangi. Boleh wangi-wangi kat tempat ini. Dan kedua, asing daripada makhluk. Asing daripada makhluk, bukan makhluk asing. Asing daripada makhluk maknanya jauhkan dalam permasalahan manusia ni. Kadang-kadang bukan hal kita pun kita nak sibuk. Kita apa ni hal orang lain sibuk kita nak tanya. Itu siapa kat rumah dia tu? Daripada mana tu? Itu siapa pula tu? Semuanya dia nak dia nak operate. Dia nak operate rumah orang pun dia nak operate. Itu kata. Scan. Dia pandang, orang tu dah nak buat rumah baru dah. Dah renovation dah. Mana dia dapat duit ni? Tu. Itu Mana dia dapat duit ni? Ku tahu dia duduk rumah goyang kaki je. Kan? Tapi lepas tu dia sangka agaknya. Agaknya itu yang agaknya tu. Kan? Agaknya dia kerja tak elok ni. Tu. Sudah. Perempuan ni kat mana ni selalu malam-malam ni? Ada sekali tu tengok dia tengah bercakap dengan orang lelaki dah. Tu. Macam-macam sangka buruk tu. Sebab tu Allah SWT sebut apa dalam Quran? Inna ba'daz zanni ismun. Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu dosa. Sangkaan. Maknanya sebahagian. Dalam Quran sebut sebahagian. Maknanya ada sebahagian lagi. Itu boleh. Maksudnya bukan semuanya. Tapi hati-hati. Kalau sebahagian maknanya boleh jadi banyak lagi yang berdosa. Tapi kita tak perasan. Baik. Ketiga. Berperang serta syaitan. Ni kena bahasa Arab ni. Melawan, berperang serta syaitan. Okey, ini syaitan. Syaitan ini kita tak boleh melawannya, melainkan kita kena lawan dengan ilmu. Sebab syaitan ini pun ada ilmu juga. Sebab tu hari ini berapa ramai orang ada ilmu terkalah dengan syaitan. Dia nak menangkan dalam satu jawatan ataupun satu pangkat, maka dia gunakan tipu helah syaitan. Dia menipu, dia memfitnah. Ini takut. Sebab itu syaitan ini bahaya dia. Kalau saya nak kongsi, syaitan ini punya hebat. Masa satu cerita tentang seorang ulama ditipu. Dia ada dua cerita. Beza seorang ulama, seorang abid. Seorang abid. Abid ini yang abid itu kalau kita lihat semasa dia duduk di rumahnya, dia beribadah banyak kepada Allah SWT. Dia abid. Abid ni beza dengan orang alim. Abid ni maknanya orang yang banyak beribadah, tapi belum tentu kalau kita tanya soalan dia boleh jawab. Ini hati-hati orang abid ni. Dia nak semayang, lepas subuh pun dia semayang terus. Kita kata, wah semayang Semayang apa? Ba'diyah subuh. Kan?
Kita tengok dia semayang lepas asar. Semayang apa ni? Ba'diyah asar. Ni. Ini dia abid. Dia main. Kenapa puasa ni? Oh, puasa ni bagus untuk ni. Habis puasa waktu tasyrik pun puasa juga. Tasyrik pun dia puasa 11, 12, 13. Tak boleh. Itu. Maka abid ini macam tu. Abid ini banyak beribadah tapi sebenarnya dia tak tahu apa yang dia beribadah. Ini takut. Hari ni ramai orang macam tu juga. Dia ibadah banyak tapi dia tak tahu apa yang dia beribadahkan. Jadi bila dia dengar je satu pendapat, terus dia ikut. Dia tinggalkan. Sedangkan benda tu tak juga. Benda tu perlu pada penelitian, perlu pada penjelasan. Jadi ini seorang abid, dia semayang rajin, semayang beribadah rajin. Lepas tu ada satu orang dekat kawasan kampung dia tu sembah pokok. Dia sembah pokok sebab pokok ni ada benda-benda yang ajaib lah. Kalau kita perasan ada satu kaum kat Malaysia ni pun sama lah. Dia nampak pokok tu berada pelik sikit je, siap jadi kuil dia. Kan. Dia nampaknya ada benda lain sikit, jadi kuil dia. Jadi dia mendirikan kuil sebab benda pelik berlaku kat situ. Jadi tapi kadang-kadang benda pelik tu pun sebab tak sengaja je. Tapi sebab dia kata ini ada ni. Jadi dia pun buatlah kuil dia kat situ. Jadi ini orang sembah pokok. Sembah pokok, maka ramailah yang mengikut sembah pokok. Jadi orang pun kata, ini tak boleh ni. Ini kurafat ini, orang yang buat apa ni semua ni. Jadi dipanggil. Panggil dengan abid ini. Kamu tahu tak? Ada orang sembah pokok ni. Oh, iya ke? Baik. Dia pun ambil kapak. Dia pun datang, dia datang dekat pokok. Dia nak tebang pokok. Masa dia nak tebang pokok, keluar iblis. Keluar syaitan, keluar. Dia pun lawan syaitan jatuh ke bawah. Dia dah nak tetak ada syaitan dah. Dia nak tetak syaitan. Nanti. Kita buat apa? Kita buat perjanjian. Kata, masa kata, kenapa nak kena ni? Kamu ni suruh orang sembah berhala ni, sembah pokok. Nanti dulu. Sebenarnya kita ni sama je. Apa sama? Lain? Tak. Aku tahu apa yang kau minta. Tengok ni. Iblis. Sebab tu kita kata iblis ini mempunyai PhD sampai 800. Dia ilmu dia lebih tinggi daripada ilmu orang yang pakai serban kadang-kadang. Ilmu dia lebih tinggi daripada orang yang pegang tasbih. Sebab benda ini halus. Benda ini licin. Licin pula. Licik. Licin. Halus, licik. Dalam. Maka bila dia kata apa yang aku tahu? Apa yang kamu tahu tentang aku? Pemuda. Aku tahu setiap kali kau berdoa kau minta kaya dengan Allah. Betul tak? Sebab engkau ni miskin, aku tahu. Kata, kalau ya pun apa kau boleh buat? Apa kata? Apa kata kalau sekiranya aku berjanji denganmu? Apa janjimu? Janjimu setiap kali kamu tidur, bangun daripada tidur, ada duit bawah bantal kamu. Ada wang bawah bantal kamu. Kau ni memang dasar syaitan penipu. Aku nak tetak. Nanti dulu, kena test dulu. Tengok dia punya cara tu. Kena test dulu. Oh, ya kan? Ya tak, ya juga. Nak duit tak? Okey. Tengok. Lepas tu esok tidur. Dia buka mata dah tak ingat dah alhamdulillahillazi ahyana. Buka mata. Ini syaitan ni betul tak ni? Iblis ni betul tak ni? Tengok, buka bawah. Ada duit. Betul rupanya dia cakap. Betul. Syaitan jadi betul. Iblis jadi betul. Sesungguhnya inna syaitana kana aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata, tapi tiba-tiba disebabkan duit, disebabkan harta, disebabkan pangkat, disebabkan jawatan, disebabkan kekuasaan, disebabkan harta, maka manusia boleh tukar. Sebab itu ini yang diketakuti oleh ramai para awliya, para kekasih Allah SWT, para ahli sufi. Jadi ketika mana dengar macam itu, tadi dia cakap, oh syaitan ini betul. Tapi belum tentu lagi, dia kata tiap-tiap hari. Tengok.
Dia kata, tak apa, aku nak tengok, nak uji syaitan ini betul ke tak. Esok dia bangun tidur sekali lagi, dia buat, ada tak? Oh, betul syaitan betul. Syaitan dah betul. Tadi mula-mula kata belum tentu lagi, tapi bila dah betul syaitan. Bila dah betul syaitan, dia kata okeylah, maknanya perjanjian tu dah betul lah. Maka nampak tak syirik dia kepada Allah? Dia dah syirik kepada Allah. Walaupun dia dulu beribadah kepada Allah. Jadi bila habis hari yang kedua, hari ketiga, dia tidur, bangun pagi, tak ada dah duit aku. Ini memang penipu, dasar syaitan penipu, pembelit, penyok. Semua dia bagi. Ni. Lepas tu ada orang cakap, Tuan, itu ada orang sembah pokok lagi. Ini mesti syaitan punya kerja ni. Dia ambil pun kapak balik. Ambil kapak, dia bawa dengan kapak tu semua. Lepas tu dia, orang awam tak tahu. Orang awam tahu dia saja yang alim. Dia saja yang orang berwarak. Jadi semua orang lari. Dia lagi datang. Tapi syaitan dah tahu dah apa niat dia. Sebab itu hati-hati dengan niat. Jangan kita datang sini, kawan aku yang ajak ni, malu aku kalau tak datang. Malu aku kalau tak datang. Jadi ketika mana dia sampai, Allahumma salli alaihi, dia sampai, dia pun nak tetap keluar lagi syaitan yang sama juga. Bila dia lawan, akhirnya dia jatuh ke bawah. Syaitan atas dia. Hai geng. Dia kata, dia kata, kau mesti pelik Dulu masa sebelum ni kau menang, aku kalah. Tapi hari ni kau kalah, aku menang. Ya, aku buat kerana Allah. Dia kata, tidak. Yang masa mula-mula kau buat itu kerana Allah. Tapi kali ini engkau datang ini kerana nafsumu nak harta yang aku janji denganmu. Tak ada. Maka bukan kerana Allah. Maka sebab itu hari ini aku boleh menundukkanmu. Nak menunjukkan apa di sini? Menunjukkan bukan syaitan itu hebat. Bukan musuh itu hebat. Bukan musuh yang boleh kalahkan orang Islam itu hebat. Tapi sebenarnya musuh yang ada dalam jiwa kita itu kalah. Itu Habib Umar yang sekarang ni saya tengah terjemahkan. Dia punya Dia punya kata-kata teks dia masa dia ceramah dekat kubur Nabi Allah Hud AS. Dia kata, Jangan sangka Nabi Muhammad SAW keluar daripada Mekah itu kalah. Nabi Muhammad masih dibantu. Sebab Nabi Muhammad SAW bawa Allah bersamanya. Jangan nampak Abu Jahal menang semasa Rasulullah keluar daripada kota Mekah. Jangan anggap Abu Sufyan menang masa Rasulullah keluar daripada Mekah. Tapi janji Allah itu benar. Rasulullah pulang. Mulanya ikut Nabi SAW 10,000. Tapi bila sampai dekat kota Mekah 100,000 orang. Sampai Rasulullah kata, mana datang ini? Aku pun tak tahu. Daripada Basrah, daripada Kufah, daripada Syam, daripada semua ada masuk. Itu yang lepas tu Rasulullah SAW sujud kepada Allah SWT. Segan Nabi SAW. Sebab Rasulullah tahu ini bukan kekuasaan, bukan kemenangan, bukan kehebatan daripada dirinya, tapi diri Allah SWT. Sebab itu kadang-kadang kita kena fikir ayahanda bunda, ayahanda pula. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Kita kena fikir bahawasanya kita kadang-kadang kalah bukan sebab musuh itu hebat. Bukan musuh itu hebat, tapi dalam jiwa kita yang kalah. Kita sesama Islam bertengkar, bercakar macam kucing tak habis-habis. Kita bergaduh, berbalah. Maka Allah akan hantar musuh dia. Musuh dia sendiri. Untuk apa? Untuk bagi pengajaran. Untuk bagi pengajaran. Kamu ni asyik bergaduh saja. Maka bila datang musuh barulah sedar. Ini kawan aku rupanya. Kena tolong sama-sama. Ini dia cerita. Yang di sebalik tabir. Sebab itu kita lihat melawan berperang serta syaitan ini, maka kita sebenarnya lawan dua. Lawan nafsu kita. Lawan nafsu kita, maka insya-Allah Allah SWT akan berikan kemenangan dan kejayaan untuk umat Islam, insya-Allah taala minal aminin. Baik, boleh izinkan saya minum air? Tapi tolong seorang baca.
Oh, mikrofon mana satu tadi? Adapun nafsu, maka ia atas rupa tubuhnya dan di dalamnya sekalian atrafnya, yakni tepi tubuhnya dan anggotanya. Kemudian bagi tubuhnya itu hati dan nafsu pula, hati dan hati nafsu itu berdiri di dalam hati tubuhnya. Bermula hati nafsu itu lain daripada hati tubuh seperti yang sudah tersebut pada kalam ulama, tetap dengan hati tubuh dan ialah tempat ma'ani yang batinah dan dinamakan yang demikian itu nafsu. Maka adalah ia nur yang berdiri di dalam hati manusia dan terkadang dinamakan dia pada istilah ruh pula. Dan adapun nafsu itu yang terlebih sangat daripada sekaliannya kerana tiada dapat sunyikan dia, yakni membuangkan dia sekali-kali dan tiada pula boleh diasingkan dia dan tiada dapat dikeras akan dia sekali-kali dan dipukulnya akan dia sekali-kali seperti syaitan kerana kegeraannya dan pegawainya dan tiada dapat ditamakkan pula ia pada muafakat akan dia atas barang yang dikuasai hamba daripada ibadat dan dihadapkan di atasnya kerana ia diperangikan atas lawan kebalikan seperti hawa dan ikutannya. Maka berkehendak ia tiba-tiba kepada bahawa mengekamkan dia dengan kekang takwa supaya tinggal baginya, maka tiada putus ia dan supaya mengikut baginya, maka tiada melampau akan hadnya, maka dipakaikan dia pada yang patut. Ni apa pula tulisannya? Maka tiada melampaukan had, maka dipakaikan dia pada yang patut. Pada yang patut dan yang cerdik-cerdik dan ditegahkan dia daripada kebinasaan daripada fasad. Maka diambilnya tiba-tiba pada memutuskan dia Aqabatun ini dan minta tolong ia dengan Allah Ta'ala atas yang demikian itu. Maka tak kala selesailah ia daripada memutuskan dia dan kembali ia kepada fasad mengerjakan yang ibadat, maka ditilitnya. Maka tiba-tiba ada awaridun yang melintangkan dia daripadanya, maka membimbangkan dia daripada berhadap di atas maksudnya dan ditahan daripada menyelesaikan bagi yang demikian itu, bagi mengerjakan dengan sayubianya. Maka menelik ia, maka tiba-tiba 4 perkara. Ya, betul. Terima kasih. Allah yabarik fiki. Ini nak sebutkan tentang nafsu yang ada pada diri kita itu. Dia berbentuk satu lintasan. Atraf itu maknanya tepi, hujung tepi-tepi, maknanya sangat halus. Nafsu ni sebenarnya benda yang sangat halus. Sebab itu kalau kita lihat macam mana hamba Allah tadi yang saya ceritakan tentang orang abid tadi telah ditipu. Halus tak? Halus. Dia mempunyai banyak banyak hilah ataupun banyak andaian. Seperti mana kita lihat ada satu kisah lagi, ketika mana seorang hamba Allah SWT, dia itu orang alim pula. Orang alim pula. Jadi dia diajak oleh syaitan untuk minum arak. Untuk minum arak. Jadi dia kata, arak haram. Tapi dalam dalam perbualan dia tadi, bukan dia berbual betul-betul dengan syaitan, tapi dia berbual dengan diri dia. Dengan diri dia. Seakan-akan ada satu peluang arak di hadapan matanya, ataupun dia terfikir macam mana arak dikatakan haram itu. Maka dia layan akal dia tu. Macam mana yang dikatakan arak itu haram? Kenapa memabukkan? Macam mana cara memabukkan? Jadi benda tu berbual dengan dia, kata, kalau macam tu kena test. Mana boleh test? Test haram. Lepas tu berbual lagi, iyalah minum banyak haram, sikit tak haram. Itu dia berbual-bual, sikit tak haram. Kalau sikit tak haram, bolehlah sikit. Sedangkan sikit walaupun banyak haram.
Tapi sebab dia dah main dengan akal dia tu, nafsu dia lebih banyak pada dia, akal kata tak apalah, boleh dah kot, dimaafkan. Nanti jadi bila dia minum, lepas tu berbual lagi. Macam mana? Okey, ada mabuk? Tak ada mabuk pun. Memanglah sikit tak mabuk, cuba banyak sikit. Haram. Mana boleh haram? Dah minum sikit dah haram, macam mana nak? Alang-alang sikit baik habis semua. Tengok dia berbual dengan diri dia. Jadi dia pun minum dah mabuk. Dia kata, aku kena bertaubat kepada Allah. Kata, macam mana kau nak bertaubat dengan Allah? Allah pasti marah kau minum arak. Habis macam mana ni? Lepas tu dalam pada masa sama, kau nampak itu perempuan? Itu. Tak boleh. Haram berzina. Minum arak haram pun minum. Tengok. Dia berbual, akhirnya dia berzina dengan perempuan tu. Dia berzina dengan perempuan tu, dia nak bertaubat balik. Kata, kau bertaubat pun tapi perempuan tu kau dah berzina dengan dia. Takut-takut nanti dia lahirkan anak, macam mana pula? Tak senang duduk dah. Habis macam mana? Dia dah berbual, akhirnya habis macam mana? Sini aku ajar. Jom kita pergi Kita pergi bawa perempuan ini dekat tepi hutan, bunuh dia nanti. Kalau boleh bunuh dia dengan segala-gala apa pada dia, jangan ada bukti, langsung bunuh. Sebab tu hari ni kita lihat dunia macam ni lah. Dia takut malu, dia nak buat apa saja. Yang terkutuk di sisi Allah, lebih terkutuk lagi pun dia boleh buat. Sebab malu punya pasal. Sebab takut punya pasal. Jadi sebab itu bila kita lihat, dia ini akhirnya dia bunuh perempuan tadi. Akhirnya Allahumma salli sallam. Akhirnya dia pun dah bunuh, dia pun keluar daripada kampung tu, dia pun tinggal. Lepas tu adalah orang tanya, ini mana perempuan ini? Kali nak dijadikan. Sebenarnya ini semua adalah persyaturan Allah SWT. Allah nak tunjukkan kepada kita, macam mana pun kita lari daripada segala apa yang kita buat, pasti Allah boleh bukakan kembali walaupun kita lari ke hujung dunia sekalipun. Jadi akhirnya dapat tahu, ni dia punya rangka mayat ni. Lepas tu ini ada kain siapa ni? Rupanya kain si orang yang alim itu tadi dah tertinggal kainnya di situ. Ini kain saya tahu, ini orang ni. Akhirnya ditangkap dia, dibunuh dia kerana dia telah membunuh. Tengok, mati dalam su'ul khatimah. Sebab itu ini yang kita takut ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Jangan sangka dengan amalan kita tadi terus kita jadi orang yang terbaik. Kita masih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan sebab berkat majlis ilmu ini berterusan sampai kita nak pergi diambil oleh Allah SWT pun, kita berada dalam majlis seumpama ini. Ini yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi nak ceritakan, nafsu ini halus. Dia punya tikaman tu halus. Kadang-kadang kita tak perasan pun itulah adalah nafsu kita. Adalah nafsu kita. Jadi bila dilihat di sini, nafsu ini, sebab tu ada satu perkataan ulama saya pernah dengar, nak dapat tahap kewalian itu, dia akan membebaskan 70 lapisan nafsu. Maksudnya batas nafsu, dia kena lepas nafsu 1, nafsu 2, nafsu 3, nafsu 4, nafsu 5. Itu baru dia boleh jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Agaknya berapa nafsu kita lepas? Ya Allah, hanya Engkau saja yang maha mengetahui ya Rabb. Tapi ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, biar kami dapat lazat dalam beribadah. Itu adalah jalan pertama ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Lazat dengan beribadah. Kita nak solat, kita rasa seronok nak solat. Kita rasa nak berzikir, kita rasa seronok berzikir. Datangkan macam itu. Hadirkan diri macam itu. Bila nak datang pengajian ilmu ni, seronoknya lain macam seronoknya. Dah senyum sorang-sorang malam semalam. Suami kata, ni kenapa kau ni Midah, senyum sorang-sorang ni? Nak datang kelas esok. Masya Allah. Di sisi Allah lain macam, luar biasa tu. Sebab kita seronok nak hadir benda kebaikan, kan? Jadi seronoknya nak hadir kebaikan itu Allah dah tulis sebelum kita hadir. Subhanallah. Macam mana perasaan? Ataupun dah hari Rabu dah, baru hari tu ngaji, ini nak datang lagi, kan lain.
lain dia punya cuaca. Jadi kita nak sebutkan bahawasanya hadir diri dengan semangat gembira beza di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kan hadis Rasulullah sebut, man ahabba liqa Allah. Ini hadis ni ambil betul-betul, pegang betul-betul. Suka dengan hadis ni, seronok dengan hadis ni. Man ahabba liqa Allah fallahu yuhibbu liqa'ahu. Barang siapa yang bercinta nak bertemu Allah, maka Allah bercinta nak bertemu dengannya. Man kariha liqa Allah fallahu yakrahu liqa'ahu. Maka siapa yang benci nak bertemu dengan Allah, dengar majlis ilmu je malas nak pergi. Dengar solat contohnya majlis-majlis zikir ke, majlis selawat ke, berat nak pergi. Takut-takut Allah yang benci nak bertemu dengan kamu. Jadi maknanya pegang hadis ini, maknanya bila nak buat amal dia, ingat Allah suka. Kalau saya suka, Allah lebih suka lagi. Maka sukalah duduk dalam majlis-majlis macam ini, maka Allah akan suka dengan kita, insya-Allah taala minal aminin. Maka itulah pokok pertama untuk dapat taraf kewalian. Buat setiap amalan seronok. Datang Ramadan, kita lihat para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan dah datang gembira. 6 bulan tu bukan esok. Kita esok pun masih, aku ni dah standby ke, boleh puasa ke, makanan ni cukup ke, semuanya dipikirkan. Tapi kalau dia fikir gembira, seronoknya nak Ramadan, seronoknya nak nak duduk majlis ulama datang, kan. Tapi macam mana pun Ustaz Ahmad rasa takut juga. Sebab kita tak ada banyak buat apa kerja yang disuruh oleh guru kita, jadi kita takut lah. Tidak pandang, ya Ahmad bin Syahdan, apa kamu buat di Malaysia ni? Tidur makan saja ke? Allah itu. Perlu ada rasa takut, ya Rabb. Baik. Jadi sebab ada sekali tu saya duduk majlis guru saya mulia ini, Habib Umar, masa tu baca kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ni besar ni, dia punya kata-kata mahal. Dia banyak, siapa yang baca kitab ni selalunya dia baca itu hati-hati. Perlu ada guru-guru yang betul-betul membimbing dia. Takut-takut boleh jadi gila isim dia. Bila macam mungkin tak faham ke apa, kata boleh terbuka satu kefahaman yang lain nanti, takut. Sebab itu benda-benda macam ni. Jadi ada sekali itu masuk dalam satu kata-kata hikmah daripada kitab kitab Al-Hikam, disebutkan Allah innallaha yahkumu bil-zahir, innallaha yahkumu bil-batin fan-nasu yahkumu bil-zahir. Sesungguhnya Allah menghukum sesuatu melalui kebatinan, melalui dalamnya. Sebab itu hati kita ni semua tempat pandangan Allah. Setiap kita ni, daripada depan sampai belakang, daripada depan sini sampai belakang, kanan ke kiri, ini tengah ni semua Allah pandang hati dia. Ini apa hati dia ni, apa sebab dia datang, apa ni semua. Mahallu nazar Rahman. Al-qalbu mahallu nazar Rahman. Hati itu adalah tempat pandangan Allah. Maka bila duduk majlis tu, kita ni kan suka tengok ulama' kan. Kita suka tengok ulama' pandang dia. Tiba-tiba Habib Umar sebut satu ayat yang selepas tu kita pun ada apa? Dan Allah yang maha berkuasa boleh memberikan pandangan yang hakikat itu kepada walinya, kepada kekasihnya. Dia boleh tunjukkan apa yang ada di hadapannya sebenarnya. Maka disitulah orang Melayu dulu sebut ilmu kasyaf. Dia ada. Dan Allah akan melihatkan mereka dengan pandangan yang sebenarnya. Sebab tu bila duduk satu majlis, kita bila dengar seorang ulama cakap, kita kata, baru terlintas dalam hatiku ni. Kenapa dia boleh tersebut? Sebab kadang-kadangnya lintasan hati tu sampai kat dia. Dia nampak, nak cepat balik ni, nak ambil anak. Jadi kejap sikit lagi insya-Allah. Ni dah janji dengan suami dah ni nak pergi
makan secret resepi. Kan? Makan kuih ke apa ke? Pergi ziarah saudara mara ke? Kan? Jadi itu semua dia nampak di lintasan tu. Lintasan. Lepas tu Umar kata, dia seumpama macam naik atas. Dia duduk ramai 1,000 orang pun dia akan Ami Abdul Rahman. Allah. Assalamualaikum Ami. Afwan Ami. Waalaikumsalam. Ana fi durus. Naam insya-Allah. Assalamualaikum. Jadi dia itu lintasan yang tak secara langsung. Bukan dia minta, tapi dia keluar macam tu. Kalau kuat dia punya kuat dia punya lintasan pandangan hati dia, maka dia akan nampak dalam sampai dalam tu. Dan dia keluar macam tu. Dia akan keluar macam layar tu. Layar ke ataupun dalam pandangan ke, dia akan nampak. Lepas tu dia sebut. Dia sebut, tapi dia tak cakap saya nampak awak, saya nampak ni. Sebab itu di sini disebutkan macam Rasulullah SAW. Itu hadis arba'in tu, yang niat tu, innamal amalu binniat tu. Mana ada Rasulullah tahu lelaki ni nak pergi hijrah sebab nak kahwin dengan perempuan. Tapi Rasul kata, siapa yang nak berkahwin dengan perempuan, dia pun kata, aku ni. Tapi Rasulullah tak adalah kata kamu. Sebab itu kita lihat majlis Rasulullah cukup indah. Majlis Rasulullah SAW cukup indah. Jadi kita kena cari majlis macam ni, yang tidak menuding jari, yang tidak menghukum, maksudnya dia tidak cepat mengata, tapi dia mengata secara rawak. Siapa yang makan cili dia terasa pedas. Tapi kadang-kadang hari ni susah juga. Kadang-kadang kita cakap rawak ke, dia rasa macam orang lain saja, padahal kat dia, tapi susah nak faham. Sebab itu kadang-kadang benda ni kena jelas. Tapi jelas one by one. Jelas one by one. Sebab itu saya ingat lagi seorang sahabat saya. Ini saya cerita berdasarkan pengalaman ibu-ibu. Sahabat saya seorang daripada Singapura. Dia jumpa seorang wali Allah SWT ini di Hadramaut. Dia balik cuti, balik di Singapura. Jadi bila dia datang jumpa wali Allah SWT ini, Habib Abdullah bin Syihab, dia duduk sebelah, dia tak pandang. Dia pandang lain. Tapi orang ni sebenarnya dia dah rindu dah lama tak balik tak pergi Hadramaut. Maksudnya dia dah duduk ke Singapura. Habib tu tak pandang, dia pandang dia. Dia tak pandang langsung muka. Kita pun macam saya belajar dulu macam tu lah. Kalau boleh nak Habib tu pandang, ulama tu pandang kita. Tapi sebenarnya agaknya dia pandang muka singa je. Kan? Pandang. Lepas tu tiba-tiba lepas habis majlis, yang kawan tadi dia cepat-cepat datang nak salam. Dia pulang. Nampak? Dia tak cakap dengan orang dah pergi. Kamu buat apa dekat negara kamu ni? Tak ada apa-apa. Aku nampak itu orang berguling-guling, berjoget-joget. Lepas tu dia kata, aduh. Kenapa? Sebab dekat Singapura dia banyak tengok filem Hindustani. Filem Hindustani dia ada berguling-guling kan, berguling atas jalan raya semua dia nak guling. Berguling atas apa ni, taman apa semua. Ya dah patut aku nampak berguling-guling. Jadi apa pandangan mata tu dia nampak itu yang kita tengok tu. Dia macam cermin balik. Sebab itu dulu orang tua kita dulu takut bila jumpa ulama. Kita hari ni dengan ulama pun tak ada masalah. Siap bergambar lagi. Boleh gambar tak? Kan? Tapi saya difahamkan isteri Habib Umar sekali datang pada majlis muslimat nanti. Hababah Nur. Taib. Maka masa pun dah cemburui kita. Jadi menilik itu ada berapa? Menilik pertama rezeki. Kita boleh tengok kenapa rezeki kita sempit. Ada sebab dia. Kedua, khawatir. Khawatir ini lintasan hati yang samar-samar. Apa maknanya? Ada niat selalu nak buat jahat. Itu dia. Ada niat, walaupun tak nak buat, tapi ada niat. Sentiasa ada niat. Itu pun nampak. Ketiga, kesakitan dan balak.
musibah selalu kena pada kita. Apa tujuan Allah SWT berikan? Itu pun perlu dinilai ataupun ditilik. Keempat, qada daripada qada Allah SWT dengan manusia. Qada dan qadar kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua adalah tempat untuk kita menilik bagaimana kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ya akramal akramin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjanjikan kebahagiaan pada satu hari nanti, insya-Allah. Baiklah, masa pengajian kita berlabuh tirai untuk sesi 2013. Kita akan bertemu pada 2014. Tapi insya-Allah tunggulah, kalau sekiranya keluar iklan Majlis Zikrul Akbar, saya akan letak tajuknya Majlis Zikir Akbar di Kuala Lumpur, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan urusan kita hidup di dunia dan di akhirat. Walau macam mana pun ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Sekarang ni proses, kan kalau ada ibu tengok saya punya kertas kerja tu, kertas kerja sekolah saya tu kalau dianggarkan lebih kurang dalam 100,000, tapi bila dah buat renovation tak sampai pun. Allah akan mudahkan. Siap semua dah. Siap semua, tapi masih ada lagi sikit. Saya memerlukan lebih kurang dalam proses pemindahan daripada bangunan pindah ni, lebih kurang dalam 10 ke 15,000 sahaja tinggal. Daripada saya punya bajet sampai 100,000 tu tak sampai pun. Baru hanya dalam 30,000 saja baru pakai. Jadi ada lagi sikit lagi. Kalau ada sesiapa yang nak bantu, terima kasihlah. Tapi saya ucapkan terima kasih sebab doa daripada ibu-ibu, bantuan daripada ibu-ibu, Allah mudahkan bangunan tu hampir siap. Hampir siap, tinggal lagi 10 ke 15,000 lagi saya perlukan. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirahmati dalam segala perbuatan, segala pekerjaan yang kita lakukan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap gerakan. Diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tempoh kita tak bertemu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sampai kita bertemu kembali di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nampaknya macam ada pengumuman. Ya. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ikut majlis bagi pihak Ustaz pada pagi ini, Maksud secara khususnya bagi Maksud mengucapkan terima kasih sepanjang Ustaz datang pada jauh ke Saudara Dunia ni. Mudah-mudahan alhamdulillahnya sebagai amal soleh di akhirat nanti. Dan kami Maksud sendiri dan semua sekali pada Saudara Dunia memohon keampunan dan kemaafan daripada segala silap salah sekiranya ada, sama ada yang disengajai atau tak disengajai, kepada Ustaz secara khususnya. Jadi Maksud pun dah beritahu Ustaz bahawa majlis hari ini adalah majlis terakhir dengan Ustaz lah. Bukan terakhir, itu maksudnya terakhir untuk tahun Masihi. Dan Muharram baru bermula, Ustaz. Jadi insya-Allah lah kita akan bertemu lagi dengan Ustaz pada selepas bulan, mungkin selalunya kita bercuti. Kebetulan bulan 12 ni kita ke Banjar, jadi program patut berubah. Selalunya kita bercuti seminggu sebelum dan seminggu selepas bulan 12. Oleh kerana tahun ni keadaan berubah, jadi mungkin kita bukan mula 1 Januari, kita mungkin seminggu macam selalulah, sebab masing-masing ada anak hantar ke asrama, ada pendaftaran baru, kan, macam-macam tugas. Jadi kita tetap juga macam selalulah, maknanya kita bukan di awal Januari, kita mungkin seminggu selepas Januari itu tadi. InsyaAllah Ustaz, untuk pengetahuan Ustaz lah. Jadi sekali lagi itulah saja nak bagi tahu Ustaz. Tapi sebenarnya kami adalah tu masih ada, tapi sebagai penutup lah, pada itu ada sikit majlis, sebab itu ditutup pada Ustaz pada hari ini lah. Jadi kami minta maaf, sungguh-sungguh maaf dan terima kasih atas kesudian Ustaz memberikan ilmu di Sirajul Munir ini secara khususnya. InsyaAllah mudah-mudahan Tuhan panjangkan ilmu Ustaz dan memberi ilmu dan menambahkan lagi pengalaman
dan dan mudahkan segala urusan nak membina Darul Muhibbin insya-Allah. Sahaja ikut yang maksud nak cakap bagi pihak masjid sendiri secara khususnya insya-Allah, dan program yang Ustaz nak anjurkan bagi dengan Ustaz dengan Habib Umar tu, boleh Ustaz beritahu kemudian macam mana Masuk cuba aturkan, sebab Ustaz janji nak hantar mesej kat Masuk hari waktu dan masanya. Oh yang tu. Subhanallah, tengok. Lupa lagi. Tak apa. Tak apa. Kalau ikutkan peserta dah ada dekat 800 orang. Dia bercampur dengan pejabat Jabatan Wilayah Jawi. Ya. Jadi 1000 lah satu dewan tu, semua 1000 orang akan hadir. Bermula siapa yang akan ikut nanti, kalau boleh solat Zuhur di Masjid Negara. Masjid Negara. Lepas tu terus masuk dewan. Tempatnya di Masjid Negara. Depan Masjid Negara tu. Apa ni Dewan Auditorium Pusat Islam. Harinya 7 Disember. 7 Disember Sabtu. 7 Disember Sabtu. Lepas tu program Maulid bersama 2 orang sekali, Habib Umar dengan isterinya. InsyaAllah. Khas untuk muslimat. Khas untuk muslimat. Khas untuk muslimat. Semua sekali jumpa hadir. Khas untuk muslimat. Suami boleh pergi juga, boleh hantar. Itu jangan saja Ustaz, ada itu sudah. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada silap dan salah daripada saya, masih budak lagi, dalam ilmu masih tak pandai lagi. Banyak lagi orang lagi pandai. Saya hanya kongsi, sambungkan ilmu yang saya belajar, sambung ke sini. Tapi nak kata pandai, memang lagi ramai lagi pandai, lagi bijak, lagi berilmu daripada saya. Saya hanya berkongsi ilmu. Jadi janganlah harap dapat memaafkan segala kesilapan dan kesalahan daripada anak muda ini, insya-Allah. Jadi program besok kita akan buat solat hajat dan selawat tasbihiyah 4,444 kali itu. Jadi harap-harap dapat datang awal untuk sama-sama kita membahagikannya, insya-Allah, dan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang tak dapat datang insya-Allah. Mengikuti dengan kitab akhlak langsung, insya-Allah. Jadi di Khamis kita akan buat Khamis lah, untuk esok Khamis, insya-Allah. Saya sampaikan bagi juga. Allahumma ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, ya hannan ya mannan, ya badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. وليس نرجو سواك فادرك إلهي درك قبل الفنا والهلاك يعوم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم
على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرهيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرهيب فانظر إلى المؤمنين يذيه كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رجه الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى من وأسلفنا الصالح وعلى من ولمن حضر في هذه الجلسة وعلى من ومؤسس هذه المدرسة سراج المنير وعلى ما نوى لمن حضر وعلى ما نوى لمن حضر من الأولياء الصالحين من العلماء العاملين في هذه البلاد المبارك وفي هذا المكان المعظم عندك يا الله يا أرحم الراحمين وعلى من وصل صالح وعلى من وشيخنا ومشايخنا الكرام سيد الحبيب عمر بن محمد بن سلم حفيظ وعلى من وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كل صالح وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya minta ampunan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian ilmu ini. Minta doakan kesejahteraan dan kebahagiaan saya khususnya dalam berdakwah di bumi Malaysia ini, dan mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu pada diri yang lemah ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iri jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya pun bercadang, insya-Allah saya ni sebab sekolah je. Saya pun ingat berminat nak macam usalah Lailatul Akmam, buat setiap kali setahun beliau pergi pula menuntut ilmu, sambung ilmu. Kalau anak murid Habib Umar selalu galakkan datang 40 hari di bumi Hadramaut Yaman pada bulan Syaban. Itu memang niat saya, tapi buat masa ni belum dapat lagi. Jadi siapa yang nak belajar di Darul Zahra pun sama, dia ada dua, Darul Mustafa lelaki, Darul Zahra orang perempuan saja. Jadi insya-Allah saya minta ampunan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.